Bismillah, alhamdulillah, wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, nashkuru wa nasta'din, nastaghfiru wa natubu ilaik, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana habibana syafi'ana uswatina wa qudwatina sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi sayyidina Muhammad ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnati ajma'in wa man istana bi sunnati ila yaumiddin. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا أقوالنا. ربي يسر وتعسر وتم بالخير. يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا بديع يا وهاب يا أرحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang masih mengurniakan kepelbagaian nikmat kepada kita, Tuhan yang masih memberikan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Taala kiamatkan kita dengan dua kiamat, iaitu kiamat yang kecil mati pada diri, kiamat yang besar tu balik pada Allah Subhanahu wa taala, hancur dunia. Nah, jadi Allah Taala masih beri kita dalam keadaan baik setelah Allah Taala uji dengan Covid. Allah Taala bagi kesenggangan masa lagi untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa cara sekalipun. Nak kita syukur pada Allah sebab raya tahun ni pun dah boleh sama-sama. Lepas tu ni insya-Allah nak raya akbar ni, raya haji ni boleh sama-sama. Jadilah ni rata-rata orang duk post dah dalam Facebook, dalam apa ni status apa semua mengenai tentang kelebihan 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Saya tak kisah tu post tu baik, satu post tu baik, yang kedua hari tu memang baik lah. Jadi yang belum baik kalau tanya saya kita, sebab kita tak tahu lagi, belum ada checklist lagi untuk buat apa daripada hari pertama sampai hari ke-8. 8 hari lah. Hari pertama sampai hari ke-8 puasa. Hari ke-9 hari tasyrik. Nak hari wukuf Arafah. Puasa Arafah hari ke-9 tu. Hari ke-10 raya haji. Jadi selalunya kita tak ambil daripada 1 sampai 8, kita puasa 9 terus ya. Kan? Sebab sabit dengan hadis tu, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah maka baginya 3 parit. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada mana satunya itu jauhnya daripada ketinggian dan dalamnya daripada langit dan bumi, maka mereka itu terhindar daripada neraka dengan 3 parit tersebut. Jadi orang duk ambil puasa Arafah tu satu. Yang kedua, Datuk Guru selalunya lepas asar mereka tak keluar daripada pondok. Payah nak jumpa muka mereka kalau tak ada kerja betul. Sebab di sana wukuf pukul 12.10 minit. Kita di sini pukul 5. Jadi lepas asar. Jadi kalau arwah ayah saya pesan, dia kata sekurang-kurangnya baca Yasin. Kerana tak saat dan ketika tu Allah Taala buka pintu langit. Pintu langit ada 2, satu Baitul Maqdis, satu atas Kaabah. Satu babur roh, pintu roh, pintu langit yang roh ni malaikat duk naik turun ni atas Kaabah. Pintu jasad nak turun Nabi Isa, Nabi Muhammad naik pi Isra wal Mi'raj atas Baitul Maqdis. Jadi dua-dua pintu bila buka tak ada hijab, doa. Sebab tu walaupun naik duduk atas motor, kita doa kepada Allah paling kurang lah hari yang ke-9. Nak orang wukuf di sana hari ke-9. Nak puasa dan lepas asar bagi ada satu amalan. Tak mau ganggu dengan orang lain dah, hak kita tu. Jadi kita duk post ni. Dekat pahala post sudah lah. Alhamdulillah betul pahala post tu tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya tahun ni nak satu. Saya seronok bila orang abang kata saya tak tahun ni umur 46 dah. Tahun ni baru puasa 6. Elok 46. Alhamdulillah boleh puasa. Pakcik seorang ni, pakcik pun alhamdulillah. Sekali pun tak bisa puasa lagi. Lagi alhamdulillah. Dia tak puasa lagi. Syukur sebab Tuhan tak bagi dia mati walaupun dia tak puasa 6 lagi. Kemudian duk berkalutan dengan korban ni. Isu tu, isu ni, tanya tu, tanya ni, lagu tu, lagu ni. Padahal soalan tu remeh-temeh ya. Bila orang bergaduh pasal bab remeh-temeh, kita jangan masuk lah. Baru ni berkeli bab apa? Lembu, nak korban color apa? Sunat yang sangat kecil. Dia tanya lembu nak korban ni sunat color apa? Tu persoalan yang sangat kecil, masalah terpencil. Walaupun lembu nak korban ni ada 6 warna, disunatkan berkorban di atas 6 warna lembu.
putih, nak kuning, coklat, kelabu, nak merah, hitam. Paling afdal warna putih ya, nak nilai korban. Tapi kalau semua orang beli lembu kalau putih, hitam tu apa nak beli? Pasal dia hitam duk last sekali. Itu macam mana pula orang buat korban di Kemboja, dia tahu kalau lembu dia kalau apa. Nah, bab pertikaian yang kecil-kecil ni tak payah. Satu. Nombor dua, pertikaian benda yang besar. Korban ni tentang keikhlasan. Keikhlasan pertama manusia dengan Tuhan. Walaupun lama Nabi Ismail tak jumpa ayah dia, Nabi Ibrahim. Jumpa hari tu, malam tu tidur, mimpi esok tu bangkit, Nabi Ibrahim asal perang. Asal perang ni tanya ayah dia nak buat apa. Ayah dia kata Allah Ta'ala suruh aku sembelih hang. Kan? Dia apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wa inna insyaallah ta'ala minas sabirin. Ayah buatlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita duduk dalam golongan yang sabar. Maknanya dia redha dengan Allah Ta'ala tu. Kan dia redha kat ayah dia. Kalau anak lain, kalau saya bebaik. Dah lah tak jumpa lama, tinggal daripada kecil. Mereka main nak sembelih tak? Kalau bahasa kasar orang Kedah dia tahu orang pambuh penendang dia kata tak. Ayah tak ayah. Baik. Keikhlasan dia dengan Tuhan. Lepas tu dia tunjuk pula keikhlasan di antara manusia dengan manusia ni. Bila Nabi Ibrahim bawa anak dia naik di Jabal Korban tu, lalu kok Muzdalifah, naik ke Mina, satu bukit sampai Jabal Korban. Naik Jabal Korban tu, naik Nabi Ibrahim baik Nabi Ismail duduk tu. Dia kata ayah boleh sembelih dah. Ayah dia ambil tali ikat Nabi Ismail. Ikat tu Nabi Ismail kata sat. Pasal apa? Buka tali dia kata. Oh, ayah dia kata pasal apa pula? Nabi Ibrahim kata, dah buka dia kata. Saya takut saya ni tak ikhlas dengan Allah. Nampak tak? Saya ni tak ikhlas dengan Allah. Kalau pasang tali ni, kalau sembelih saya tak ikhlas dengan Allah. Buka tali ni. Nak apa keikhlasan pertama kali. Pertama kali keikhlasan. Lepas pada dia redha Allah Ta'ala suruh sembelih, dia ikhlas. Hari ni banyak dah yang tak ikhlas. Kan? Lembu ni mai keluar atas dunia ni daripada perut mak dia. Bukan keluar pada acuan bahulu nak segagan sama. Saya nak tergelak bila orang cakap minyak. Pasal apa mereka ni korban dapat 5 kilo, kami dapat 3 kilo Kami banyak sama agak 600. Lah, lembu keluar daripada perut mak dia, bukan keluar acuan bahulu. Di situ nampak dah Allah Ta'ala nak potong markah dia, tak ada keikhlasan. Bila dia dah bagi buat, ikhlaslah. Hak tu yang rezeki Allah Ta'ala bagi. Maknanya Allah Ta'ala tulis dah. Nah, di Lauh Mahfuz bahasanya dia ni lembu dia besar ni. Bila dia redha, lepas tu dia ikhlas, Allah Ta'ala terima. Nombor 2 tak ada ikhlas lagi. Saya korban bagian saya nak ambil semua buat kenuri. Letih lagi. Nabi Ismail, ayah dia ikat dia, mak ayah. Sat ayah. Buka. Pasal apa buka? Nak? Pasal apa buka? Buka ya. Lagi saya ni tak ikhlas dengan Tuhan. Tak apa, buka tali. Pas buka, nak sembelih. Boh bisa. Sat ayah. Pasal apa? Buka baju dulu. Ayah dia tanya pasal apa pula? Sat lagi baju ni bagi kat mak. Kalau mak tanya, Ismail pergi mana? Abang kata kena makan dengan serigala. Ayah bagi baju ni ikut mak rindu kat saya. Begitu dia jaga mak dia. Maknanya Allah Ta'ala nak terima korban kita. Kita tak cakap kasar dengan orang duk dah buat dah. Apa hang ni potong lagu ni, hang potong lelok. Macam mana Nabi Ismail jaga hati. Dia jaga hati. Mak dia kan ada situ tak ada. Dia tak ada kasar. Ni jangan. Pas 2 hari bunyi. Depa tu tak larat nak buat sampai banyak-banyak. Biar orang lah orang nak buat apa ikut pun. Masalah apa? Nak main tolong, main tak betul sudah. Pasal apa nak pilih jalan yang macam tu? Nah. Habis dah buka baju dah. Ayah dia letak pisau. Tak pisau. Potong tak boleh. Dia kata ayah, mungkin ayah duk tengok muka saya kot ni, tak boleh nak sembelih. Saya menerak Nabi Ismail. Nerak tak pisau, tak pop gulung pisau. Letak pop gulung pisau. Ini cerita dalam kitab Qisasul Anbiya. Bergulung pop pisau tu terbang duk atas. Pisau kata apa? Amarani al-Khalil, dia kata, hang nak sembelih aku hang ya Ibrahim. Wa nahani hak tahan aku tak bagi sembelih al-Jalil Tuhan. Oh, turun kibas daripada syurga. Melih kibas.
Allah bagi hadiah atas apa? Nak abang kata Allah Ta'ala redha atas pengorbanan mereka ni, atas tak bagi sakit hati orang mereka ni, atas cakap baik mereka ni, atas keikhlasan mereka ni. Jadi korban nak kena ada tu semua baru boleh. Tak, bukan abang kata oh ustaz pesan lagu ni, dia kata esok ni dia kata raya korban ni siapa pun jangan cakap mai duk sengak. Dah tak meriah pula. Nak macam ni jaga. Di antara kita ni kena jaga supaya Allah Ta'ala terima pengorbanan. Dan kita faham bahawasanya daging korban ni makan atas sebab apa? Makan daging korban atas sebab nak menghilangkan daging yang haram ada dalam badan ni. Tak payah banyak lah. Ambil daging tu sikit, bawa balik. Masa ada ramai tu masak, semua makan, semua masuk syurga. Tanya jiran sebelah tu sunat, hampa ada tak pergi daging korban? Tak ada, ambil aja sikit. Supaya semua-semua boleh masuk syurga. Nak, bukan tahan 4 tahun, 5 tahun daging korban. Walaupun tak salah, tapi tak baik. Ini bahaya dah. Nak, ada hari ni, hal lain tak ada masalah dah. Sunat bagi orang yang nak buat korban tu, daripada 1 Zulhijjah ni, dia tak potong rambut buluan dengan kuku sampai hari korban dia disembelih. Maka anggota-anggota ni akan mai di hadapan Allah Ta'ala dengan keadaan cahaya yang bersinar-sinar. Nak, dengan cahaya yang bersinar-sinar. Tapi ada orang dia tak sesuai. Ada orang tak sesuai simpan misai. Kita jangan paksa, hang nak buat korban macam mana tak simpan ni. Ada orang dia tak sesuai pasal misai dah. Jadi terlupa dengan penyakap. Bila minum teh tarik buih penuh ni. Nak makan si lemak, ikan bilis tersangkut. Dia pergi kedai apatik depan tu. Apatik. Ni kedai depan ni hak buka ni apatik. Autentik. Autentik. Tik tu Pergi makan kedai tu ikan bilis semua tu. Kena hantar misai ikan bilis. Tak ada kan. Ada orang perempuan dia tak boleh simpan kuku banyak. Simpan kuku banyak, gui ayam dengan kunyit penuh kuning di kuku. Orang pakai ini gala merah, dia pakai gala kuning. Teruk dah Hindu Nak. Jadi itu hak sunat-sunat yang agak-agak tak berapa boleh nak buat tu tak payah. Kita jaga hal lebih besar lagi. Dan tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dah ada checklist lah 1 sampai 9 Zulhijjah ni apa yang tuan-tuan nak buat. Kan? Tuan-tuan rasa boleh puasa, jalan puasa. Kalau nak kekalkan nak pergi kuku amalan tu jalan. Saya kira tuan-tuan buat sampai jadi habis. Tu yang matlamat dia. Tapi kalau buat tak boleh jadi, kena fikir balik. Orang lain pun baca ayat Quran tu juga, kita pun baca ayat Quran tu juga. Pasal apa orang baca boleh jadi baik, kita baca tak boleh jadi baik? Ayat Quran kan kita yang tak laku. Mesti kita tak laku insya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni semua baca jadi baik. Nah, ni nak kena sedia dah. Lagu mana, apa cara, apa jalan tu ikut tuan-tuan lah. Macam mana yang boleh insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita terus kitab. Hak nak habis ni tak habis-habis. Kambing duk beg kan tu. Kuih lama kuih besar. Dan kenal. Bila nak boleh makan nasi kibas tak tahu. Ni saya janji ni. 3-4 kali saya janji habis ni nasi kibas. Nasi kibas Pak Ngah nanti buat macam tu nasi kibas. Jenuh kibas. Bismillahirrahmanirrahim. وقال مصنف وقال مؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه بعلوم الشيخ في الدارين amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pengajian kita ayuhal walad. Masih lagi pada nasihat yang ke-23 tu ya. Tinggalkan 4 perkara dan lakukan 4 perkara. Ada tanda? Lama mana dia tak main. Bahawa perkara yang ketiga, bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur ataupun raja-raja yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala musannif rahimahullah taala, dia bagi tahu kepada kita, maka dia suruh kita tinggalkan 4 perkara. Pertama sekali, selalu saya ulang ni, dia kata apa? Tinggalkan berbantah. Jangan bantah dengan orang walaupun kamu dalam keadaan yang benar. Walaupun kita betul. Jangan bantah dia dah. Jangan bantah ni, jangan kelai. Jangan bantah ni, jangan kelai. Kedua dia kata apa? Bahawa kita ni dia suruh kita yang kedua, perkara yang kedua, dia suruh kita tinggal apa? Dia suruh kita tinggal
Janganlah bersifat dengan sifat apa? Hamakah. Hamakah ni sebenarnya bukan bodoh, kedunguan. Hamakah ni senang bahasa Melayu, dia kata cerdik tak boleh ikut, bodoh tak boleh ajak. Al-hamaq. Kalau baladah, bodoh. Bodoh ni satu sifat yang baik. Pasal bila bodoh, belajar jadi cerdik. Bila hamaq, dia dungu. Jadi susah. Nak ajak tak boleh dah, saya dia pandai. Jadi susah ni. Baik, yang ketiga dia kata dekat kita, dia suruh tinggal apa yang ketiga? Yang ketiga, inilah yang kita nak baca malam ni. Tak mana dah. Tinggalkan 4 perkara. Perkara pertama, lepas tu perkara kedua ni perkara ketiga yang kita nak baca. Wa qala musannif wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang ketiga, bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur atau raja-raja yang zalim, dan jangan engkau melihat mereka kerana melihat mereka. Jangan melihat mereka kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama-sama mereka, dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka, kerana Allah Ta'ala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahawa berketelanjutan dikerjakan maksiat di atas muka bumi. Baik, dia kata yang ketiga, kita nak cerita berikut mana. Dia kata jangan bergaul dengan orang yang kaya, orang yang ada pangkat, orang yang ada harta, yang mana mereka ni bila kita duduk dengan mereka, dia puji, dia bagi kita. Maka ini adalah satu penyakit yang besar. Tapi apabila mana kita terpaksa duduk dengan mereka, pertama sekali dia kata di sini, jangan pernah memuji mereka. Jangan pernah memuji mereka. Kalau dia kata di sini, jangan pernah memuji saja. Kalau tekat puji tak boleh, ambil barang lagi tak boleh. Kenapa? Kerana takut berlagu bangkit di belakang hari. Kemudian dia kata apa? Apatah lagi jangan, dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahawa berketelanjutan dikerjakan maksiat. Jangan doakan panjang umur. Di sini dia khitab, dia letak apa dia? Gubernur dengan raja. Gubernur dengan raja. Tapi tak semua raja macam tu. Tak semua gubernur macam tu. Kan? Dia kata penyakit ni, bila kita duduk dengan mereka, kita nak macam mereka. Dia tak? Kan? Kalau kita tengok dia pakai apa, jam cak katak menyelam tu, jam apa? Hak belakang ada gambar katak menyelam hak mahal. Dia keluar sebiji-sebiji jam tu, jam apa? Hak tu yang orang muda pakai lah. Orang tua pakai jam apa? Kalau kedai tak mahal. Panggil apa jam apa? Saya tak tahu batang, tapi orang tua ni dia tak pakai dah radu. Radu ni pakai derian ya. Kan? Tengok. Jam radu ni token rian ya. Dulu ni yang saya ingat kat kampung dulu, dia ada di kampung ni dia ada dandut kali perik buntak tu. Jadi depan ni jual derian. Bila laku derian tu, jadi di belakang market Pengasaran tu ada jual jam radu. Radu market lah, hak kuning tu. Kan? Nak beli hak tu Mah radu tu mah lah. Berapa karat yang ada tu kan, mah lah radu tu. Jadi nak beli radu tu, esok tak ada modal nak beli derian pula. Jadi pergi belakang market Pengasaran beli radu tu ha. Tisu ni duduk atas meja, habis kotak, duduk lak jam. Ni pun satu perangai duduk dah tu. Dia sikat misai elok, semua pergi menari dandut nak malam tu. Pakai jam radu. Bila pakai jam radu, aduh ada ni semua dia kata token rian pakai radu tu. Dia tak tahu pas bulan jam tutup parit kan.
Tak, bila kita duduk dengan orang yang ada ni, kita rasa nak macam dia, padahal Allah Ta'ala bagi dekat kita dekat tu ya. Bila kita nak macam dia, maka racun main dekat kita. Kita terpaksa apa? Terpaksa tipu, terpaksa usaha lebih, terpaksa ambil hak lain. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita ni cukup dah. Tak, kita nak suka hak orang. Itu dia tak bagi dekat kita. Tinggalkan perkara yang ketiga ni apa? Bahawa bergaul kita dengan orang yang lebih daripada kita. Dia lebih. Allah Ta'ala bagi kat dia lebih. Ujian dia lebih. Kita kurang ujian, kita kurang. Tapi tentang yang tengok betul-betul ya. Kalau Allah Ta'ala takdir kat dia, gaji dia sebulan 1,000, dia pergi buat kerja tambah. Contohlah, pagi dia kerja dah, hakiki dah, sekali petang dia pergi kerja tambah lagi. Tentang tengok, katalah dia dapatlah sebulan 1,500, 500 ni nanti hak ni racun kat dia. Tetap takkan jadi hak dia. Sat lagi kereta rosak, sat lagi anak demam, semua duit tu nanti keluar. Hak tinggal 1,000 tu. Sebab tu hak Tuhan bagi ni padan muka dah. Kira orang tua lu sebut padan muka tu betul. Padan dah dengan muka kita macam ni. Terus ada buat ke mana? Memang tu dah. Nak buat macam mana? Kan? Jadi meriah macam mana pun kehidupan ni mai, sat lagi dia tak ada jumpa kawan dah. Dia ada usaha nak dapat duit lebih, kawan dia tinggal. Dia ada usaha nak dapat duit lebih, Tuhan dia tinggal. Tuhan dia tinggal, kawan dia tinggal, habis semua dia tinggal. Baik, jadi yang ketiga, dia tak bagi kita bergaul dengan orang hak lebih daripada kita, kan? Qala musannif rahimahullah taala, yang keempat. Boleh berhabis malam ni apa? Oh, tak boleh. Banyak. Dah 2 hari. Yang keempat, bahawa jangan engkau sekali-kali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur atau raja yang zalim itu. Pagi kemarin ada satu orang ni, dia main, dia tanya, dia ada misi padi, dia suruh adik dia jaga. Jadi adik dia ni buat kerja untuk adik dia. Tapi adik dia ni cerdik lagi. Ambil mesin padi ni, dia suruh orang bawa, dia makan kat atas angin dia. Kakak dia tak bagi langsung. Jadi kak dia main mengadu. Dia kata, ustaz nak buat macam mana adik saya ni? Saya ada mesin padi, bagi kat dia. Saya kata, dia abang tak? Dia tak abang. Kak suruh dia buat apa? Saya suruh dia jaga mesin padi tu. Lepas tu kalau dia buat kerja, duit tu ambil kat dia lah ni. Kan, dia bagi kat orang. Macam mana? Kak izin nak bagi? Saya tak izin. Kak tak boleh kata tak izin. Kak kata tak izin. Dia buat mesin padi tu, orang lain main tak duit ke dia, dia makan duit tu haram. Bukan dekat dia, berhenti je tu. Anak pinak dia semua makan lah. Lah ni, kak kena pergi abang ada. Orang payah dia kata adik. Tu ya noh. Dia tak? Adik payah. Abang payah, adik payah. Nak kata macam mana? Kalau duduk dalam satu family ni, kita nak pergi tegur dia. Siap. Nak. Lah ni saya kata, ambil mesin padi tu, abang kata orang nak bawa, pergi bagi kat orang lain. Abang dia kata terima kasih, hak dia pakai tu semua halal kat dia. Mana kita buat betul boleh kat tu. Sebab apa tak? Kalau tu saya kata dia, kau boleh ke redha bagi mesin padi tu kat dia, bagi terus suruh dia buat kerja? Tak boleh. Bila kita tak boleh, maknanya perkara akan berbangkit di belakang hari. Sebab tu dalam Islam, bila kita nak semayang, kain tak ada, orang mai bagi kain, haram ambil kain tu. Yang baik dia pinjam. Kerana pinjam tidak berlaku bangkit. Kerana pinjam tidak berlaku bangkit yang besar daripada bagi tak boleh. Baik. Jadi dia kata di sini macam tu, jangan sekali-kali menerima, dia kata apa saja pemberian daripada orang yang besar-besar ni, kerana apa? Berlaku bangkit di kemudian hari. Bangkit ni macam mana? Yang pertama, bangkit ni kita kena mengaku dia buat salah pun kita kena kata betul. Pasal apa? Bila kita kata, oh ni tak boleh ni, buat guna ni, salah ni, rasuah ni, dia pun tengok kita, hari tu ambil 2 sampul dah projek. Esok tak dapat projek dah. Ni. Jadi pemberian tu kena kurangkan. Boleh ambil, bukan tak boleh ambil. Islam bagi sebagai tanda persahabatan, tapi kena kurang.
Qala musannif rahimahullah taala. Dan begitu pula jangan engkau menerima hadiah mereka walaupun engkau mengetahui bahwasanya pemberian atau hadiah itu adalah daripada sumber yang halal, kerana tamakmu kepada pemberian mereka itu merosakkan agamamu, dan sudah pasti akan lahir dalam dirimu sifat kepura-puraan dan terpaksa menghormati mereka dan juga menyetujui atas kezaliman mereka. Dia kata apa dia? Jangan ambil hadiah tu atas sebab apa? Dia akan merosakkan agama. Dia kita bila nak, kita nak lagi. Lah nak lagi. Kan? Mula hari ni pen. Pai esok pen jam. Pai jam beg krokodil. Pai beg krokodil, beg Prada. Pai beg Prada dia main satu. Lepas tu kita tertambat dengan tu. Bila dia telefon, kita kerja lain tak boleh buat dah. Hang datang mana? Malam ni jom kita pergi sini Syat. Nak buat macam mana? Ni tadi janji dengan anak nak buat pergi makan, tak boleh buat. Terpaksa pergi dengan dia, pasal apa? Esok kalau aku tak pergi, dia tak bagi dah. Dia main dah. Nak? Dia duduk main. Kau duduk main tu. Nak? Kemana dia kata apa? Dan lahir sifat kepura-puraan. Tak mau pergi pun kena pergi. Pergi buatlah, kena sengih kat. Nak? Lepas tu terpaksa menghormati mereka dan menyetujui hak lagi teruk, kena menyetujui kezaliman. Nah. Kalau dia pai dah nak, kita pun kena pai dah nak. Dia sewa dikak, kita pun kena sewa dikak. Masuk ke pintu terbit ikut dikak. Nak kata apa? Hang tak pi, aku tak bagi dah. Kena pi. Terus ada abang macam nak medah ya bang, no mailak pun kenal je kak, nak kata apa? Jenuh lah. Pasal apa? Dia pergi. Nak? Ini kena jaga. Maknanya dengan berpada-pada benda tu. Tak ada masalah pun sebenarnya. Kan? Kalau tuan-tuan kata lagu tu, kita duk dengar selalu dah orang kata apa? Ikan tu duk dalam laut. Laut tu ayak dia masin. Tapi ikan kita masak kena bergeram tak? Tak berubah ikan tu. Tuhan tunjuk dah contoh dia tu. Kan? Ikan duduk layak laut tu semua masin. Kalau senang dia, ikan dah duduk dalam tu, angkat semua jemuk jadi ikan kering. Pasal apa tak jadi ikan kering? Kena bergaram lain pula. Mai garam pun mai daripada ayak tu juga. Nak? Kalau tak tahu, tuan-tuan boleh tanya Pak Ngah. Dia buat pilawatan ke bendang garam. Nah. Alik pergi bendang garam. Tu di tani bendang garam. Saya dulu sampai-sampai ni menetang apa depa ni jual kata ni rupanya jual garam. Ni garam kala ni, ni garam kala ni. Tengok petak-petak macam bendang orang duk tarik ni. Oh, buat garam. Kena buat bendang garam lah. Kok ada elok-elok seorang sambak biar balik lah seorang ni. Bila buat garam tu ni. Ya Allah ya Tuhan. Baik. Jadi dia kata di situ, bukan tak boleh ambil, tapi kena kurangkan. Kenapa? Takut. Hari ni banyak orang termakan racun ni, tinggal nak beranak. Lain tu saya tak apa nampak sangat. Dia terpaksa korbankan masa dia dengan anak habis. Kenapa? Kena hak tu. Anak tu. Kawan tu pergi ke mana pun dia kena habis. Pertama kali kadang-kadang minta maaf cakap, selalunya kontraktor dia akan kena macam ni. YB bila turun dia kena pergi turunan. Saya dulu duk ingat hak YB duk bagi donation tu duit dia. Rupanya ni ada di belakang ni kontraktor. Saya dulu tak tahu, bila duk kadang-kadang terasa teringin kan nak ikut kan. Bila pergi ikut rupanya dia bang, hang bagi sat dulu kat dia 10,000. Esok projek masuk berbaik dah. Kawan ni lebih kurang kita nak kata apa kat dia, lebih kurang tak ni, dia ni YB ni lebih kurang macam nak abang kata macam mana dia tukang tunjuk gitu ya. Dia pergi tadi bagi 10,000 tadi, bagi lu tadi. Oh, banyak macam tu. Saya tidak lu tak tahu. Saya dah ingat tahu. YB ni banyak mana peruntukan turun ke dia ni. Hak boleh sampai berlambak ni ya Rasulullah. Dah fikir kata, oh lah. Kan? Padahal kadang-kadang senang. Orang main, "Wei, ni kereta saya ni nak tem 500." Mana tem 500. Oi. Banyak mana langsung peruntukan ni. Oh, gitu cara dia. Kan? Maknanya depa ni bagi dulu kat dia apa dia boleh dapat. Maknanya pertaruhan kat situ.
Yang itulah dia ni kena minta ampun kat Tuhan. Salah semua orang salah, tak ada masalah kan. Semua kullu bani Adam khata. Wa khairul khata' at-tawwab. Semua anak Adam buat salah. Tapi untung orang buat salah ni andai dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ya. Jangan duk tikam kata depa ni salah, depa ni salah. Kita pun kalau duduk tempat tu jadi gitu lah. Habis cerita. So kalau orang mai kata kita, orang kata kat saya, "Oh, ustaz depa ni macam ni." Abang kalau duduk tempat tu begitu. Saya sampai di Indonesia, tempat Soekarno. Tengok budak tu baca sajak. Dia kata kursi ini, betul dia. Siapa yang duduk kursi ni jadi macam ni. Siapa duduk kursi ni jadi macam ni. Hak di bawah kata, hang main duduk tengok, hang jadi gitu. Kita tang ni masih tak dapat kita, aja dapat kita. Kan? Uish, dia kata tu imam dapat mikrofon, dia kata ustaz dapat mikrofon cakap sekarang ni. Pasal tak boleh ke dia main duduk ni tengok. Sama. Yang membezakan di antara kita takwa pada Allah. Takwa pada Allah. Kalau dia boleh bagi lagu tu, apa mesti ada jalan penyucian. Mesti jalan agama ni tak ada benda yang tak ada jalan. Cuma kita tak ada ambil mengaji. Kita nak dapat projek macam tu, kalau kita bagi macam tu, apa yang kita kena buat balik? Yang tu yang kita tak ada mengaji, nak dah. Kita tak ada bagi masa mengaji. Mesti ada jalan. Sama orang abang kata Malaysia ni, beli apa pun riba, beli apa pun riba, beli apa pun riba, beli rumah riba, beli kereta riba, beli motor. Ada tak rukhsah lah agama? Ada? Kita beli bayar lah. Bayar riba, bayar. Nampak macam mana kita tak ada, tak mampu nak beli cash. Nak beli rumah cash. Duit saya mana? Tak ada. Tak apa. Islam kata apa pula? Tentang belajar di sini, kitab Idaman Penuntut tu jilid yang kedua, kitab warna coklat, tentang tengok dalam tu. Dia kata bila dapat saja geran rumah, dapat saja terus habaq dekat Allah, ya Allah ya Tuhanku, nak lebihan duit yang aku bayar ni aku hadiah kepada pihak yang tertentu. Habis. Selesai. Duit tu kita hadiah, bukan kita bayar riba dah. Maka dia terlepas tak? Terlepas. Yang takut dia apa? Sebelum dia mati. Kalau dia mati masa duk bayar enggak tu riba juga. Riba ni hak makan kena, hak bagi kena, hak jadi saksi kena, hak terima riba kena, hak urus riba kena. Kena ke mana? Allah Ta'ala ikat tangan bawah lutut. Tuklah lautan darah. Orang lalu ambil batu baling, dia tangkap dengan mulut, tenggelam lautan darah sampai habis dosa dia. Dengar memang takut, tapi kaedah ada. Kan? Tentang mesti dia kena yakin bahasanya kalau orang main lagu tu mesti ada kaedah macam mana nak buat ni. Macam mana nak buat ni? Bagi depa ni kontraktor ni macam mana nak buat? Tu ada abang kadang-kadang depa lawak ni kadang-kadang sakit hati lah. Dia kata esok di syurga dia tahu. Orang syurga ni nak buat hubungan baiklah dengan orang neraka ni. Panggil kontraktor buat jambatan. Dia kata main kontraktor panggil lah nak buat jambatan ni. Dia kata hak belah neraka ni semua siap dah, dia kata. Hak belah syurga tak siap kita. Pasal apa? Semua kontraktor duk jahat mulut. Dia kata semua kontraktor duk belah sana. Tak ada. Nah. Atas dunia bukan nilaian, jangan nilai orang atas dunia. Siapa abang tu betul. Sebelum mula kitab ni kita baca, dia abang dah nak baca kitab ni, jangan tengok orang tengok di sini. Tentang tengok semua kita sebut baik dari dunia ni. Tadi semayang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ni apa jalan yang lurus. Titian sirat tu lurus. Sana lurus dah. Mana tak lurus? Ni 10 awal Zulhijjah. Doa abang ni baik yang ni Zulhijjah kena puasa macam ni kena. Sana baik ni sini. Tak mula tak baik boleh duduk sembang lah. Tak ada satu buat kita create untuk kita buat. Maknanya kita belum cukup fikir untuk kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena jaga. Qala musannif rahimahullah taala. Semua ini merupakan perkara yang sangat merosakkan agama dan sekurang-kurang mudarat yang ada terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka, ialah bahawa engkau mencintai mereka. Dia kata paling kecil mudarat kita duduk dengan mereka ni bila kita ambil, kita rasa sayang kat mereka. Kenapa? Kerana barang tu. Takkan aku nak tinggal dia, takkan aku nak kata dia berdosa, takkan aku nak kata dia salah. Tentang kena yang tu, saya abang tentang kadang-kadang saya pun macam tu juga. Kisah apa saya kata dari dunia ambil orang nak ambil tak boleh, ambil majlis agama negeri Islam Perak ambil tak boleh, ambil nak kenapa?
nak kena pergi mengadap depa seorang-seorang. Tak, bukan saya. Sebelum saya ada tauliah pun, orang main mengaji kat saya tu kak. Saya ada makan. Tuan bagi saya hidup, saya boleh jaga mak saya. Jadi pasal nak heran, nak kena pergi jadi khadam depa 3 bulan duduk dalam tu, jaga depa. Depa kata apa-apa kita kena ikut. Tak. Ini racun dunia dah tak payah kisah, duduk tahun apa kita hidup nak dah. Kita usaha ya. Tuan-tuan tengok surah Jumaah. Ya ayyuhallazina, turun surah tu di Syam. Nabi pergi berdagang di Syam. Bila Nabi berdagang di Syam ni, dagang-dagang di Syam, tiba-tiba nak turun wahyu di sana. Makmuklah negeri Syam ni. Turun, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang yang beriman, iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah. Bila disuruh kepada kamu pada hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat, kalimah apa keluar? Fas'au, segera. Buat apa? Ila zikrillah, untuk ingat Allah. Wazarul bai', tinggal jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum, itu adalah khairul lakum, lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Tuhan bukan paku tang tu ayat tu. Dia kata apa lagi? Fa iza qudatis salah, habis sembahyang, fantashiru fil ard. Tebaranlah atas muka bumi, buat apa? Wabtaghu min fadlillah, cari apa yang Tuhan bagi. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lawan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma innallahi khairun minal lahwi min at-tijarah wallahu khairur raziqin. Last Allah sebut di akhir ayat tu, wallah, demi Allah, khair, yang terbaik, raziqin, bagi rezeki. Kalau sikit dia bagi pun cukup, pasal dia yang bagi. Kalau banyak pun dia bagi berkat, dia yang bagi. Tapi hari ni kalau banyak tak jadi berkat, habis. Kalau sikit jadi racun, habis. Kerana yakin kita dengan Allah. Tak. Nak? Yakin dengan Allah. Allah bagi. Nak? Maka siapa yang mencintai seorang, pasti ia suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Bila kita cinta kat dia, pasal apa? Nak? Sudah pasti kita nak kawan tu panjang umur dan kekal kuasa dia. Pasal apa? Aku boleh duduk bawah dia. Projek ke apa ke? Nak? Mana ada kekal? Kullu syai'in halik. Apa yang ada di dunia ni celaka habis. Illa wajhah, kecuali Allah. Nak kekal. Nak. Dan di dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim ini, bermakna engkau menghendaki kerosakan dan kezaliman itu terus berpanjangan di atas muka bumi. Ini terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan juga bermakna engkau menghendaki kerosakan di dalam dunia ini. Maka ada lagi di sana satu perkara yang lebih merosak agama selain daripada perkara ni. Setiap kita seronok, kita cinta, kita ambil barang dia, kita seronok, kita cinta, kita ikut dengar cakap dia, maknanya selama itulah kita meredakan kecelakaan berlaku di atas muka dunia. Maka tak ada benda yang paling boleh bagi rosak agama melainkan dengan cara tu. Cara seronok boleh merosakkan agama. Dan janganlah engkau tertipu. Dan sekali lagi, janganlah engkau tertipu dengan godaan syaitan, atau dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan bahawa yang lebih baik dan yang lebih utama, engkau ambil sahaja uang dinar dan dirham daripada mereka, lalu engkau bahagikan uang tu di kalangan fakir dan miskin. Kalau tidak, mereka nanti akan membelanja kawan tersebut berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik ambil sahaja uang itu, lalu engkau sedekahkan atau engkau bahagikan kepada orang yang lemah. Dia kata ada pula, dia kata nanti main satu jalan macam mana? Dia main bisik di telinga, tak apa. Aku pergi berkawan dengan YB ni, aku pergi berkawan dengan raja ni, aku pergi berkawan dengan gubernur ni, nanti aku ambil duit ni, aku nanti agih kepada orang susah. Yang ni racun lagi besar yang ada dalam kehidupan. Pasal apa? Sebab dia gini, kita pergi ambil. Setakat hari ni tuan-tuan tengok tak? Yang kata duit ni racun sangat, pergi ambil. YB bagi bantuan, satu raga makanan, duit 200. Duit tu nanti tinggal berapa? Kalau tak 100 setengah, 100. Mana pergi 100 lagi? Dia ada kaki, dia berjalan. Lagi besar tak racun? Lagi besar. Tapi hakikat dia berselindung di atas satu sayap, satu nama. Apa dia? Dah, aku buat ni, bagi bantuan, aku buat bagi bantuan. Tuan-tuan makan hak orang. Kullu lahmin nabata haram fannaru aula bih. Ini kena jaga. Darah daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, neraka lagi elok ambil dah. Tuan-tuan kena takut bila ada hak orang. Biarlah sikit pun hak kita. Jangan pernah sayang, simpan hak orang, jangan pernah sayang. Ada orang ni
Bila bagi bantuan apa semua, nanti pergi longgok di rumah dah. Longgok di rumah dah. Bagi. Last tu tinggal sekampit dua tu je dia nak. Tak apa, lebih ni ambil kat kita. No. Jangan. Saya selalu bagi tahu jangan. Biar kita susah merangkak pergi beli beras duit kita sendiri. Bila makan hak orang, susah. Dia susah kebulok buat kita. Saya selalu bagi tahu tentang kita ibadah tak banyak. Andai satu hari Allah bagi ujian ambil anak kita jadi tak sihat, Allah Taala ambil mak kita dalam keadaan tak baik, Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tak boleh tahan. Dulu Tok Guru saya pesan kita jangan melawak dengan Allah. Sebab kalau Allah melawak dengan kita tak tahan. Saya pegang sungguh-sungguh. Sebelum tu saya tak faham bila Tok Guru kata jangan melawak dengan Allah. Melawak dengan Allah ni apa dah? Tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, makan hak orang, ambil bahagian orang. Tu kita melawak dengan Allah tu. Allah melawak dengan kita, tak bagi hujan. Apa jadi? Semayang sunat istisqa, kena buat pembenihan awan. Semua orang kena tempiah. Kering ayam, tak ada nak minum. Tu Tuhan melawak dengan kita. Saya selalu bagi tahu tu, jangan rasa kehendak dengan orang tak mau. Dekat beras kampit tu tuan, beras 2 kampit tu nak boleh bagi kita masuk dalam neraka. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Tak payah kot. Kehendak duit 102. Ni raya haji ni pun sama. Jangan duk tek duit, kadang-kadang saya duk pesan. Orang bagi kutip 700 seorang, 800. Beli lembu ada lebih RM900 ke. Tak apa ni dah. Duit ni mau masuk tabung. Tak boleh. Abang depa ni duit dah lebih, abang nak buat macam mana? Hak depa. Kan pengurusan boleh ambil buta ke tu tak boleh. Tapi surau ni tak, pasal surau ni dia tambah lagi duit. Ni saya cerita tempat lain. Ya. Kalau tak mati tak apa. Kalau tak mati tak apa. Saya selalu ulang ni kan. Imam Ghazali beritahu kepada kita jalan setiap hari ni dalam kitab ni. Kitab ni Imam Ghazali kata jalan setiap hari dengan 3 prinsip. Apa dia? Pertama, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah macam mana pun, tapi kena tahu sekali nak mati. Buat apa nak buat. Kalau mati Tuhan tak tanya, buat. Jalan, tak ada masalah. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali kata apa? Habba ilaik fa innaka mufariqah. Hang cintalah apa buat di dunia, hang sayanglah apa pun. Fa innaka mufariqah. Sampai satu hari mesti pisah. Dia sayang kat bini dah. Satu hari tu ambil, bini dah balik duduk dengan Tuhan. Biar kita sayang bukan sayang di benda tu. Benda tu asbab saja, tapi dia bawa kita supaya sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang isteri tanggungjawab sampai ke Allah Taala. Sayang kita buat amal kebajikan sampai ke Allah Taala. Biar pun dia suka kumpul kereta, dia suka himpun motor, orang tengok motor besar dia ni, kereta besar dia ni. Bila orang tengok mai aku kekaguman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat pahala. Bukan abang ada dia sombong dah. Dia dapat pahala. Nak bayar tek ke apa tu dia punya pasal. Tu hak duit dia, kita nak bertikai buat apa? Tak payah bertikai. Kerja orang. Jangan duk tanya, gelut-gelut kita pun banyak kerja. Duk bertanya lah. Dia ambil duit mana, bayar banyak-banyak mana. PKP hari tu dia tak jadi apa tu. Tanya apa? Kan dia minta duit kat hang. Kalut. Kadang-kadang benda-benda macam ni kan. Saya selalu cakap kasar dengan apa? Nak abang di ujung hati ni. Nak abang di ujung hati ni. Jangan pernah sibuk benda yang bukan hak kita apa. Tanya apa? Nak. Gaduh. Hidup kita ni seronok, tapi kita tak mau tengok. Kita ada anak, kita ada isteri, kan? Keluarlah pergi piknik. Kan susah pun. Dia makan angin tahu mana-mana pada buat anak ini. Tak ada duit duduk di rumah sengak-sengak, main congkak dengan anak. Rasa bebaik kat anak. Anak bebaik kat dia, ambil guli tu balik dekat ayah dia. Ayah apa duk lah. Nak. Qala musannif rahimahullah taala. Nah, dan yang ketiga tadi apa dia? Imam Ghazali suruh kita duduk dalam prinsip apa? I'mal dunia ni, atas dunia ni buat amalan atas dunia, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Buat baik dapat pahala. Buat jahat dapat dosa. Arwah Tok Guru Haji Saleh pesan, ahamul matalib lil insan, salah satu paling penting dia kata, kita ni kena ingat 3 perkara. Ahamul matalib lil insan, salah satu. Sama tak dengan hak tu? Tentang 3 perkara tu.
Baik, qala musannif rahimahullah taala. Di sini dan kadang-kadang orang boleh buat tak tahu ya kalau kena apa-apa pun. Kan? Kena stroke. Bengkok sebelah. Urut elok jadi sama macam tu jugaklah. Hidup kak. Kan? Allah Taala ambil apa? Ambil cucu, ambil anak, accident. Ambil isteri, ambil suami, mati. Dia kata 3-4 hari habis ya sedih tu. Jangan lupa. No, neraka bakar selama-lamanya. Selama-lamanya bakar di neraka. Alhaakumut takasur. Kecelakaanlah bagi orang yang menghimpun takasur. Apa dia takasur? Kesempurnaan. Betul benda, pangkat, nak bina. Hatta sehingga mana bila dia sedang zurtumul maqabir, duduk dalam neraka, duduk dalam kubur, zurtumul maqabir, aku mati dah. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Jangan kamu berperangai demikian. Summa kalla, ditegaskan lagi. Sawfa ta'lamun, jangan berperangai demikian. Tu duk baca dah tu alhaakumut takasur. Kan tak baca. Wail. Kecelakaanlah likulli tiap-tiap humazatil lumazah, orang yang mencari salah orang lain. Kan tak baca. Tahu dah, satu neraka nama humazah, wail. Kecelakaanlah likulli tiap-tiap humazatil lumazah, masuk dalam neraka humazah, orang yang cari salah orang lain. Qala musannif rahimahullah taala. Dan janganlah engkau tertipu dan jangan sekali-kali tak siap baca dah tu. Kalau tidak, mereka akan nantinya belanjakan uang tersebut untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik apabila sahaja uang itu lalu engkau sedekahkan atau engkau bahagikan kepada orang-orang yang lemah. Maka janganlah engkau tertipu dengan perkataan yang seperti ini, kerana sebenarnya syaitan telah menjerumus banyak orang dengan tipu daya ini. Dan hal ini telah kami terangkan dengan panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan hebat kitab ni. Dia nak tulis kitab ni. Imam Ghazali ni nak tulis kitab ni. Anak murid dia minta tulis kitab. Imam Ghazali tak minta nasihat. Imam Ghazali tulis atas kertas. Sekeping kertas ya. Sekeping kertas Imam Ghazali tulis tu, anak murid dia boleh buat kitab sebiji. Nak abang ilmu dah. Nak abang ilmu dah. Dan dalam kau merujuk ke sana, merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi tuan-tuan, padanlah dengan kita ni, nasihat ni tuan-tuan, makanan rohani supaya esok ni kita nak langkah kaki nak pergi ke mana. Tuhan bagi banyak rezeki kat kita. Banyak sangat rezeki yang Tuhan bagi kat kita. Baik, habis. Nasihat yang ke-24, kerjakan 4 amalan. Nasihat ke-24 tu, last tu. Hak 25 doa. Hak 25 tu kan. Hak kami tu duduk tahun 25 tu. 25 tu pun tak tahu lah, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang dia telajak minggu, kadang-kadang dia telajak hari. Yang kata manusia ni. Tapi dan jangan belajar, jangan berhenti belajar, kerana setiap inci kehidupan ni adalah pelajaran. Tentang kena tahu. Tengok kita berjalan, tentang tengok di depan kita tu kita tu. Cuma kau untuk keluar simpang tak bagi signal. Kita tu. Kita. Kita oish apa ni? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buat baik walaupun besar zarah Allah Ta'ala balas, buat jahat walaupun besar zarah Allah Ta'ala balas. Sebab tu pap jadi lagu tu, jangan marah lagi, kena fikir mesti aku dah buat lagi tu. Tu dah balas gitu. Hak Allah Ta'ala tunjuk depan mata tu kita. Kerana mengenal sifat tu dengan sifat, kita duk belajar kenal satu sifat tu dengan sifat. Tambah bila kita main tu, umur kita ni 5. Illa la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Umur beranak sampai umur 20, apa dia? Illa la'ibun, main, lupa ke Tuhan. Naik umur 20 pergi 30, wa lahwun, seronok, menghimpun kegembiraan. Dan tengok anak umur 20 dia tak ikut dah pergi kenuri. Hak mana ada anak umur 20 tak ikut dah pergi kenuri. Ayah biar dia dah. Rumah orang mati pun dia tak pergi. Dia biar bersembang. Tak ada geng nak sembang. Kalau dia pergi pun nanti dia pegang handphone.
umur ni. Naik umur 30 sampai 40 wazinatun, wazinah, menghimpun perhiasan. Dia tak mau lah. Umur 30 lebih, baju tak gosok, dia tak pergi kerja. Manager tanya, apa sebab tak pergi kerja? Saya malam bangkit lambat, baju tak ada gosok. Manager pening, baju tak gosok, tak pergi kerja. Wazinah, dia nak menghimpun. Tapi kalau masa umur 19, 18 dulu, stokin tak basuh 4 bulan, tak apa, tak ada masalah, boleh pakai. Tapi bila naik umur 30, wazinatun Tuhan sebut dalam Quran, tak boleh lah, tak boleh. Dia tak boleh. Mai umur 40 sampai 60 kan, wa takatsurun bainakum. Umur ni umur menghimpun kesombongan. Tengok, umur 50 sampai 60, tempat dia tahu nak? Kalteng. Kedai mi tulang Kalteng. Kan? Ni depan ni kedai si Kenap apa? Si Kenap mana ni? Belakang kedai Hidayah. Wa takatsurun bainakum. Tak apa, selagi mana tak hilang Tuhan, tak ada masalah. Pasal saya tengok tadi tak apa teruk kan. Kalau di tempat lain, sepak meja ni biasa ho. Wa takatsurun bainakum, menghimpun kesombongan. Saya boleh lagi 80 boleh. Boleh apa? Sepak kepala tikar berapa? 60 boleh apa? Kan? Tak boleh apa dah. Sembang boleh. Mai Tuhan bagi duk tu. Apa nak boleh? Wa takatsurun bainakum, umur ni orang kalik dengan Tuhan pasal apa? Dia nak menghimpun kesombongan. Sebab tu kalau saya kadang-kadang saya diam, saya pekuk mata tu. Orang main abang aja. Tak apa, dia kata esok pakcik pencin pergi mengaji kat ustaz. Saya pekuk muka tu. Ada satu orang pencin bomba. Hari ni dia pencin, esok dia mati. Dia tu ada berjanji, dia tak, pakcik pencin ni pakcik pergi mengaji kat ustaz. Saya pun tak boleh kata apa, pergi mayang-mayang dia pergi duduk di kubur, saya tinggal doa kat Allah. Agama ni kena bagi masa. Nak mengaji tajwid ke, nak mengaji apa tak? Tak apalah, kami tunggu ni, kami dah masa. Tak ada. Orang mai buat ya disuruh, mai dah. Dan tak dan 2 patah 3 patah Allah Taala kira. Jangan tanya lain lah. Ni kalau dia nak tunggu, saya ingat ujung minggu kok ada cuti, saya boleh dah. Agama bukan itu. Yang kelima, wa takatsurun bainakum wa tafakhurum bil amwali wal aulad. Bila umur dia 60 nak masuk ke 100 tahun, dia nak apa? Kesempurnaan pada harta benda wal aulad, anak pinak. Yang ni gangguan dia. Kan? Dia duduk atas kerusi kan dah punca. Mayan lohak tak lagi. Yang anak empa ni aku tengok kurus bagi minum susu apa? Anak depa. Dia nak bagi minum susu apa dia punya pasal? Dan kita ni pergi jadi kalut pasal apa? Nak kesempurnaan. Tak boleh bagi sempurna Tuhan. Kadang-kadang tengok 12 saya ada lagi syok. Duduk atas kursi roda dah, tanya, ni sawit hampa pembek ke? Pokok peroning ke, racun tak lagi? Tak kena dah. Duduk atas kursi roda tu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, mai umur 60 sampai 100 dia mesti nak kesempurnaan. Kadang-kadang dia marah. Tok Wan ni dia nanti dia marah, dia kata, "Lah ni kalau hangpa tak boleh belah cucu kau bawa mai betak aku. Aku belah tak apa." Kan? Tok Wan pun baru kerin luka ya, baru lepas operate. Baru boleh berjalan ya. Nak. Tengok cucu dia main tu dah. Hangpa pergi buat kerja hangpa. Main cucu aku. Kemas Tok Wan. Cucu bagi selera yang dia pegang kepala. Allah, dia kata silap kan. Tak boleh dah. Saya tengok banyak orang macam tu di dunia ni. Kan? Hampa tak boleh belah, cucu pun main tak kat mak nanti mak nak belah dia. Cucu berumur 3 tahun, 4 tahun dia nak besar. Dia kencah habis rumah ni. Hampa main ambil lah anak hampa aku tak larat dah. Yang kemarin dia kata nak belah. Nampak tak? Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Nak kesempurnaan pada apa? Harta benda dengan anak bina. Tak boleh atok dah. Kan? Kita Allah Ta'ala bagi umanah belah sampai besar tu ambil cari neriah. Sebab tu Tok Guru bagi formula macam tu kan. May yaqra'ul bismillahirrahmanirrahim bila harfin zada balada. Siapa yang baca bismillah sebanyak huruf pada anak dia tak bodoh. Bodoh tu maksud apa? Anak tak bodoh ni maksudnya yang pertama, Allah Ta'ala bagi cukup rezeki dia daripada dia muda sampai dia tua. Bila dia besar,
cukup je rumah dia, Allah Ta'ala jamin rezeki dia, dia tak minta dah kat mak ayah dia. Yang kedua, tak bodoh ni maksud dia tengok ya orang buat, dia boleh buat dah, dia tak kena belajar banyak. Waktu tu Tok Alim dulu baca may yaqra'ul bismillahirrahmanirrahim, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim kan, bila harfin sebanyak urut dia, zat dah bala dah, anak dia tak bodoh. 786 kali bismillahirrahmanirrahim, satu anak. Esok baca anak ni pula, seumur hidup sekali tak apa dah anak tu. 786 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada ni pun kan 786 ke? Bukan 786 kuah taruh atas tu dah. Itu je lah. 786 lah kan. Kan. Tapi Tok Imam jangan duk gelak kan. Tok Imam kena sotong 786 kau no. Ubat bengkak. Kita sama. Kan. Tu duk tumbuk tu dia dah. Baiklah. Kelas. Jadi dia abang kat kita. Yang ketiga, dia suruh kita pertama 4 perkara yang kita nak kena tinggal tu. Pertama dia kata tinggal berbantah walaupun kita betul. Jangan bantah. Jangan gaduh-gaduh. Kita betul pun buat tak tahu dah. Esok Allah Ta'ala bagi tahu kat tu. Serah kat Allah. Yang kedua, jangan bersifat hamakah. Apa dia? Kedunguan. Dungu ni apa dia? Bukan bodoh tak. Kalau bahasa istilah lain dia sebut bengong. Cerdik tak boleh ikut, bodoh tak boleh ajak. Dia kata jangan bersifat dengan sifat hamakah. Maknanya orang hamakah ni banyak cakap tapi benda tak boleh buat. Yang ketiga, dia suruh kita tinggal apa? Bergaul dengan orang yang lebih daripada kita. Keempat, dia beritahu kita jangan sekali-kali terima hadiah daripada orang yang mengasbabkan bangkitnya masalah di belakang hari. Jadi kita ni tak ada nilai, jadi kupang tembaga. Kan? Kalau ada istilah politik dia panggil 10-2. Tak apa lagi. Pak tu 10-2 bagi 10 minit dah main dah. Ni gitu. Maknanya maruah kita tak ada. Kita duduk dengan depa kita kaya. Esok depa tak ada, seolah-olah Tuhan tu berganti duduk dengan depa. Depa tu jadi Tuhan juga. Yang ni yang dia larang pada kita 4 perkara insya-Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan. Saya harap tentang sekali lagi okey. Baik. Yang ni satu lagi, kadang-kadang tak jelas, kejelasan ni tak ada. Main 10 ekor daripada Kuala Lumpur, YB ni bagi di satu tempat. Dia bagi ni duit dia ke? Orang sponsor ke? Tak tahu. Tapi bila dia bagi dekat kita, kan? Sebenarnya dia bagi tu, dia sedekah lembu tu, dia sedekah. Kita nak lah ni penerimaan kita macam mana? Hak dia tu kita tak boleh petikai. Itu niat dia. Kan? Dia bagi untuk korban. Okey, memang dia lakak untuk korban. Jadi dia kata apa? Saya bagi untuk korban tu. Dia bagi nama tak? Atas nama siapa? Maksud dia hak dia punya. Maksud dia kena sembelih 7 bahagian tu atas nama dia saja. Tapi lah ni dia sebut. Yang saya duduk dengar ada 2-3 orang ni. Saya bagi 5 ekor. Cari orang hak susah-susah, dia kata. Bubuh nama dia situ. Boleh. Dengan depa izin. Syarat dia orang hak nak buat korban tu izin. Contohlah saya bagi lembu korban, abang Zaki kita saya tahun ni nak buat korban, cari lembu tak ada, tak apa ni. Saya ada duit lebih sikit, saya hadiah nak buat korban tu, kan? Lah ni bubuh nama bagi bahagian. Boleh. Walaupun dia buat keluar duit. Kita nak buat korban untuk orang yang hidup, untuk orang yang ada kemampuan, dengan syarat dia tu bagi izin. Dia tu bagi izin. Tak apa, sah. Tapi jangan ada petikai dalam hati ya. Saya lah ni jadi masalah saya petikai dalam hati. Duit tu duit dia ke? Duit kerajaan ke? Kalau duit kerajaan tak boleh sah. Sebab duit kerajaan ni duit orang ramai. Kan? Macam mana nak sah duit kerajaan ni duit orang ramai? Kalau memang duit dia, okey. Tak ada masalah. Memang hak dia bagi. Lah ni masalah dia orang, mungkin orang lain tak baca benda tu. Kan? Setengah orang dia kata ada orang bagi yang cakap banyak pula. Ada cabang pekah yang kata macam tu. Dah dia bagi,
ikut suka dia sampai dekat kita, macam mana kita nak kelola dengan jalan Allah. Dia kata macam tu pula kan. Pada orang yang halusi, dia akan halusi. Sebab ni bukan perkara yang biasa. Dia tak mau ibadah dia tertolak oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal duit ni tak jelas. Ada yang macam tu kan. Ada di belah Bagan Serai, kalau tuan-tuan pergi belah Parit Abbas, di belah Pulau Kurau tu, sekolah apa saya tak ingat lah, tiap-tiap tahun orang kaya akan hantar 20 ekor lembu di situ. Memang orang kaya, dia kata saya beli, saya nak bagi orang kampung yang susah-susah buat korban, dan daging dia agih kepada orang yang susah. Itu boleh, memang duit dia. Memang duit dia, tak ada masalah. Atas nama dia tak ada langsung, dia cuma hadiah lembu saja. Dan orang ni terima, dan orang ni dia bagi keizinan untuk sembelih korban tu atas nama dia. Boleh ya? Tak ada masalah. Kita nak buat ibadah untuk orang yang hidup, kita kena minta izin dia. Contoh dia, saya bagi contoh macam ni. Kita duduk di Mekah dah, kita buat umrah dah sekali, tiba-tiba kita teringat Pak Menakan ni baiklah, jaga kita daripada kecil. Bila Tok Wan apa semua tak ada, dia jaga. Lah ni aku nak buat umrah satu bagi kat dia, kena telefon dia. Pakcik, saya nak buat umrah kat pakcik ni, pakcik izin tak? Pasal dia larat, dia boleh buat ibadah tu. Dia boleh pi, tak tahu bila masa. Kalau orang bagi duit pun dia boleh pi, kena minta izin dia. Satu. Nombor dua, macam ibadah akikah. Tuan-tuan, Pak Menakan nak buat kat anak menakan akikah. Lembu tu ada lebih satu bahagian lah, nak buat kat anak menakan. Kita tahu nama dia kan, kita tahu nama dia. Oleh kerana dia ada orang yang lebih afdal buat kat dia. Sebelum Pak Menakan, siapa yang afdal? Pertama Tok Wan buat akikah kat cucu. Nombor dua, ayah buat kat anak. Tiga, baru Pak Menakan. Kita tak boleh langkau dua ni. Kena abang berusaha. Ni aku nak buat akikah kat anak. Dia kata tak apa, saya izin, baru sah. Sebab mereka ni masih hidup. Jadi di sini ada dua pertikaian masalah lah. Pertama, masalah dia bagi tu atas nama dia, atas nama siapa? Satu. Jadi ke tak jadi korban tu. Bila dia kata dia hadiah lembu untuk bahagian korban, hampa buatlah, dia lepas dah dengan Tuhan, dia hadiah. Kita pula nak kelola macam mana. Yang kedua, jangan ada pertikaian lah. Bila wakil rakyat ni bagi, ni duit siapa? Bila sah kata duit tu duit hak peruntukan tu kena tengok kat mana. Kalau dia kata ni duit ni keluar daripada Baitul Mal, Baitul Mal bagi untuk orang susah buat korban, yang tu boleh buat. Tapi kalau sumber duit tu kurang jelas, ataupun tuan-tuan boleh pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dia kata kenapa kita nak mempertikai benda yang tidak perlu dipertikai. Nak ambil tahu apa duit tu bukan kerja hang. Okey, jalan on. Tapi kalau saya tanya saya hold shot lah. Saya nak tahu kat duit tu sama ada dia bagi ni pakai, kalau dia kata ni duit kerajaan, tuan-tuan kena fikir, duit kerajaan ni duit orang ramai, ni ibadah ni. Kan? Baginda Nabi SAW buat korban tu, Nabi SAW bukan ambil hak orang, hak kabilah Nabi sendiri. Tak apa, hak dia. Kan? Memang kabilah Bani Hashim punya sendiri. Kibas dengan unta tu tak apa. Kita tak ada dengar kan bahasanya Nabi SAW ambil buat korban ni, ambil yang random, ambil tahu mana pun tak apa, lembu kan. Tak. Baginda Nabi SAW tak buat macam tu. Jadi tuan-tuan, itu perlu kejelasan lah sikit. Dan saya harap macam itulah, supaya Allah Ta'ala terima korban tuan-tuan dengan ikhlas. Saya paling harap sekali hati tuan-tuan pun tak ada berbunyi lah. Saya harap sangat jangan ada berdetak ketidakpuasan hati. Hak sikit-sikit tuan-tuan tolong maafkan lah. Tolong maaf ke kawan-kawan ni, tolong maaf. Sebab manusia ni ada kekurangan. Kau esok tuan-tuan dapat daging korang ke, tuan-tuan macam mana manusia ni, dia ada kelemahan dia sikit-sikit. Tuan-tuan tolong ampun, kita duduk satu tak maaf. Bagi Allah Ta'ala terima sungguh-sungguh korban kita tahun ni. Tuan-tuan maaf. Kau esok jadi apa-apa ni, saya abang je siap dah. Pasal saya nak bila tuan-tuan buat pengorbanan, korban yang sungguh-sungguh, jiwa, rega, harta apa semua bagi kat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh-sungguh. Supaya Allah Ta'ala tengok. Kan? Saya harap-harap tu, saya minta sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan bukan ni kerja, bukan kerja sikit, kerja biasa ni, kerja sungguh-sungguh nak kena buat dengan Allah Ta'ala. Kan? Bagi sepakat elok-elok kan. Macam mana saya seronok tengok tuan-tuan main basuh surau ni. Saya nak macam tu juga tuan-tuan, ramai-ramai duduk dalam syurga. Allah Ta'ala terima korban tuan-tuan. Hak tu saya sangat-sangat mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau main esok ni apa lembu macam mana keadaan kau apa, itu Allah Ta'ala dah takdir daripada kita. Dia tak terima.
Nak. Itu kita usahalah. Lepas ni kutip lebih sikit kalau kita nak besar sikit. Kan? Tentu jangan kata, ustaz ke? Tolong cari lembu ni, ustaz dia cakap ni. Tak. Bukan saya cari lembu. Nah. Mudah-mudahan insya-Allah. Setakat tu dulu. Nah. Untuk malam ni Allah wa Rasuluhu alam bil maradihi, kita tanggung dengan tasbih kafarah suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan shakirin hamdan sabirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فكنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم. اللهم رب يسر ولا تعسر بتأمين بالخير يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا يا الله وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك وجودك وكرامك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta Allah saya mohon ampun, mohon maaf kerana terkasar bahasa silap kata baik pada Allah. Kurang baik itu kelemahan saya, kemanusiaan saya. Saya mohon ampun, mohon maaf. Haza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.